Buletin Didik 2 Mac bersama saya Noalifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perintah Kawalan Pergerakan PKP di 4 negeri iaitu Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Johor yang berakhir Khamis ini akan ditukar ke pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Keputusan itu dibuat selepas Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan kes COVID-19 menunjukkan tren penurunan dengan kadar kebolehjangkitan yang menurun daripada 1.2 kepada 0.8%. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sidang medianya berkata negeri lain iaitu Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Sarawak dan Perak kekal di bawah PKPB. 6 negeri PKPB iaitu Melaka, Pahang, Terengganu, Sabah, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Wilayah Persekutuan Labuan ditukar status daripada PKPB kepada PKPP pemulihan. Jadi 6 negeri ditukar kepada PKPP dan Perlis kekal sebagai negeri berstatus PKPP. Tambah beliau, pelaksanaan PKP bersyarat dan PKP pemulihan bagi negeri terbabit berkuat kuasa 5 Mac hingga 18 Mac ini, kecuali Sarawak bermula 2 Mac hingga 15 Mac. Sementara itu, kerajaan bersetuju membenarkan pergerakan rentas daerah di semua negeri seluruh negara kecuali Sabah mulai 5 Mac ini. Datuk Seri Ismail Sabri berkata, bagaimanapun setakat ini kebenaran merentas negeri masih tidak dibenarkan. Bagi negeri Sabah sebenarnya, kerajaan negeri Sabah memohon agar sekatan daerah di Sabah dikekalkan lagi untuk tempoh 2 minggu. Kita faham Sabah merupakan negeri yang amat besar, wilayah yang amat besar. Satu daerah mereka pun sebenarnya lebih besar daripada kebanyakan negeri di Semenanjung. Kalau daerah Kinabatangan, ianya sebesar negeri Pahang. Sama dengan rentas negeri juga kalau rentas daerah di Sabah. Jadi sebab itulah kerajaan Sabah minta supaya ditangguhkan dulu selama 2 minggu untuk negeri Sabah. Tambah beliau, sistem perniagaan tukar barang atau barter trade di Sabah yang dihentikan sebelum ini akan diaktifkan semula dengan pematuhan SOP yang ketat. Beliau berkata demikian pada sidang media berhubung perkembangan pelaksanaan PKP hari ini. Timbalan Menteri Pendidikan 2, Datuk Mah Hang Soon membuat tinjauan di 2 sekolah di Perak hari ini bagi melihat kadar pematuhan SOP ditetapkan pada hari kedua persekolahan. Lawatan merangkumi bilik darjah dan bilik kemudahan lain yang disediakan. Dalam perkongsian di Facebook Kementerian Pendidikan KPM, Datuk Hang Soon mengadakan lawatan pertama ke Sekolah Kebangsaan Proton City disambut guru sekolah berkenaan dengan mematuhi SOP. Beliau mengadakan tinjauan untuk memastikan jarak dan susun auto dalam satu-satu kelas mengikut ketetapan. Lawatannya kemudian diteruskan ke Sekolah Kebangsaan Jenis Cina Finmin, Berang Station, dan beliau sempat beramah mesra dengan murid-murid prasekolah dan murid-murid darjah 1 yang masuk hari kedua persekolahan hari ini. Semalam, Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razzie Majidin menyifatkan tahap pematuhan SOP pada hari pertama persekolahan secara bersemuka adalah tinggi dalam kalangan warga sekolah dan murid. Keputusan pembukaan sekolah didahulukan bagi murid prasekolah tahun 1 dan 2 itu adalah tepat untuk membiasakan mereka dengan keadaan di sekolah dalam norma baharu. Anggota polis akan ditempatkan bersama seorang pegawai perhubungan sekolah di daerah Kulim, Kedah bagi memantau pemantauan prosedur operasi standard SOP di setiap sekolah di daerah itu. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Azhar Hashim berkata pihaknya akan menjalankan pemantauan berterusan bagi memastikan panduan pencegahan penularan COVID-19 ditetapkan kerajaan dipatuhi. Dan apabila nanti saya rasa pada 8 hari bulan nanti pembukaan sepenuhnya untuk sekolah rendah dan bulan 4 nanti sekolah menengah. Jadi kita memang bersedialah secara pada dasarnya untuk memantau setiap sekolah-sekolah ini bagi memastikan SOP ini dipatuhi sepenuhnya.
Tinjauannya mendapati kesemua sekolah di daerah itu menjalankan langkah pematuhan yang disarankan bagi membolehkan hari pertama persekolahan dapat menjadi penanda aras kepada usaha atau gerak kawalan penularan COVID-19 di sekolah. Sebanyak 36 buah sekolah kebangsaan, 12 buah sekolah jenis kebangsaan Cina dan 16 buah sekolah jenis kebangsaan Tamil di daerah berkenaan dibuka untuk sesi persekolahan tahun 1 dan 2 bermula semalam. Manakala jumlah keseluruhan murid memulakan sesi persekolahan di Kedah membabitkan 73,198 murid. Bimbang dengan situasi bersesakan selepas tamat sesi pengajaran dan pembelajaran, pelbagai inisiatif diperkenalkan pihak sekolah bagi mematuhi garis panduan dikeluarkan Kementerian Pendidikan KPM membabitkan penyuraian murid secara berperingkat. Jika sebelum ini ibu bapa cenderung untuk tunggu di luar pintu pagar sekolah untuk membawa pulang anak-anak mereka, namun dalam persekitaran norma baharu ini, kaedah pandu lalu atau drive-thru antara langkah dilaksanakan pihak sekolah untuk mencegah penularan jangkitan COVID-19. Sekolah Kebangsaan Desa Pinggiran Putra Kajang antara institusi yang terawal tampil dengan inisiatif menarik ini. Pergerakan pulang 392 murid tahun 1, 2 dan pendidikan khas dibantu oleh lebih 20 guru termasuk ahli jawatan kuasa Persatuan Ibu Bapa dan guru PIBG. Tinjauan mendapati jam 1 tengah hari, deretan kenderaan sudah mulai memenuhi kawasan luar sekolah. Mungkin berasa risau dan teruja pada masa yang sama. Ada juga ibu bapa yang dilihat sanggup menunggu setengah jam lebih awal. Kita sendiri, individu sebagai PIBG turun bantu cikgu jaga murid, ambil suhu. Pagi-pagi kita ambil suhu bila cikgu masuk. Lepas tu tengah hari kita ambil suhu, kita jaga ni lah murid-murid yang keluar masuk ni lah. Sebab kita ada 3-4 laluan kan. Melalui sistem pandu lalu ini, ibu bapa tidak digalakkan turun daripada kenderaan untuk mengambil anak mereka bagi mengelakkan kesesakan dan risiko jangkitan di laluan keluar. Ibu bapa hanya perlu menunggu di dalam kenderaan masing-masing sehingga guru memanggil nama anak mereka. Bagaimanapun kelonggaran diberi kepada ibu bapa yang menemani pelajar berjalan kaki dan membonceng motosikal dengan mematuhi SOP penjarakan fizikal. Kita dah ada kad imbas. Jadi kita semua lalu and then cikgu akan panggil anak kita keluar, so kita dia masuk, so kita jalan terus. Jadi senang jugalah. Saya rasa okey kot sebab tak perlu nak beratur, tak ada rasa panas. Budak-budak sampai dekat pintu boleh terus masuk aja. Lepas tu kita boleh terus U-turn je lah. Bank Islam Malaysia Berhad menyumbang 1,000 peranti tablet dilengkapi data internet bagi kegunaan anak-anak daripada keluarga asnaf, mangsa banjir dan golongan kurang upaya terpilih di seluruh negara. Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Muazzam Muhammad berkata, walaupun sesi sekolah telah dibuka secara berperingkat, peranti ini diharap dapat membantu dalam proses pembelajaran di rumah bagi memastikan pelajar tidak tercicir dalam pembelajaran mereka. Sebahagian daripada dana ini adalah daripada dana zakat. Jadi untuk yang sebahagian yang kecil itu adalah untuk pelajar Islam. Tetapi sebahagian besar lagi adalah daripada dana sedekah. Jadi untuk dana sedekah ini kita boleh berikan kepada pelajar-pelajar yang bukan Islam juga. Jadi seperti contoh yang kita tengok pada hari ini, ramai juga penerimanya bukan daripada golongan Islam. Ya. Jadi itulah sasaran kami juga kerana kami ingin melakukan inisiatif ini yang boleh memberikan manfaat kepada semua. Penyediaan kemudahan ini melibatkan dana RM600,000 daripada BHB Zakat serta cabang tanggungjawab korporat amal dan platform pendanaan awam kewangan sosial Bank Islam Sadaqah House. Terdahulu, syarikat perbankan menyantuni 30 keluarga kurang upaya cacat penghilatan di Brickfields, Kuala Lumpur. Penyerahan sumbangan tersebut telah dilaksanakan secara berperingkat sejak 19 Februari lalu. Sehingga kini, lebih 500 buah peranti telah pun diserah kepada pelajar yang layak di seluruh negara.
Seramai 130 pelajar tingkatan 5 di 13 sekolah menengah dalam Parlimen Jasin, Melaka terpilih menerima sumbangan peranti pintar secara percuma bagi membolehkan mereka mengikuti PDPR ketika ini. Sumbangan turut dilengkapi data percuma yang dibiayai oleh pejabat Parlimen Jasin sebagai satu daripada kaedah pembelajaran sebelum mereka memulakan sesi pembelajaran secara bersemuka bulan depan. Ahli Parlimen Jasin Datuk Seri Ahmad Hamzah yang juga Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1 berkata 10 pelajar dalam kalangan keluarga B40 akan dipilih untuk setiap sekolah bagi menerima sumbangan berkenaan. Selain meringankan beban keluarga mereka, langkah itu bagi memastikan golongan terbabit tidak tercicir daripada mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Harapan saya supaya sedikit sebanyak peranti pintar ni akan dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin. Ianya akan memudahkan untuk proses pembelajaran anak-anak yang tidak ada berkemampuan. Alhamdulillah, dengan pemberian peranti ini dengan singkat, saya berharap anak-anak murid saya akan dapat menggunakan untuk melaksanakan PDPR 2.0 yang dijalankan sehinggalah sesi bersemuka. Dan alhamdulillah juga peranti ingat dapat digunakan untuk pembelajaran untuk sesi-sesi untuk masa yang akan datang. Ini amat membantu dalam kelangsungan PDPR di rumah supaya murid yang bawa B40 ini tidak tercicir dalam PDPC seterusnya untuk menghasilkan pendidikan insan berkualiti, pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera. Majlis penyerahan peranti pintar kepada pengetua sekolah berlangsung di Pejabat Pendidikan Daerah Jasin siang tadi. Guru-guru hari ini nak tak nak perlu untuk selari dengan apa yang berlaku dalam media dan juga teknologi hari ini. TikTok merupakan salah satu daripada medium penyampaian yang bagi saya sangat berkesan. Kenapa? Kerana kita perlu memikirkan dalam masa 5 minit, 3 minit atau 4 minit apakah butiran-butiran isi pembelajaran yang penting yang perlu disampaikan dengan cara yang lebih menarik, cara yang lebih kreatif. Jadi TikTok itu akan menjadi salah satu daripada medium pembelajaran. Maka dengan lambakan medium positif, pembelajaran yang kita sampaikan secara positif di media sosial ini, paling tidak ia menjadi salah satu sumber pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar kita. Seramai 546 pelajar asnaf di Kelantan menerima bantuan kelengkapan sekolah menjelang sesi persekolahan secara bersemuka mulai esok. Bantuan yang disalurkan melalui Yayasan Amal Datuk Zul Wisma itu bertujuan meringankan beban mereka yang kurang berkemampuan di negeri itu. Bantuan berjumlah kira-kira RM64,000 itu disalurkan kepada pelajar terbabit daripada 217 keluarga asnaf yang layak. Terutamanya pelajar-pelajar yang terdiri daripada golongan yang betul-betul susah, betul-betul daif. Di seluruh Kelantan kita pipung, setelah kita semuk, kita tapis, kita siasat, kita mengesah. Jadi setelah kita meluluskan mana-mana keluarga asnaf di negeri Kelantan ini, kita akan bagi semua anak. Contohnya katalah dia ada 5 orang anak, kita bagi semua 5. Tambah Datuk Zulkifli, pihaknya perlu melakukan saringan untuk mengagihkan bantuan kerana yayasan menghadapi kekangan dana untuk membantu kesemua yang memohon. Sementara itu, seorang bapa, Mat Rifin Ya, berterima kasih atas sumbangan diberikan ini. Ia sekaligus dapat meringankan beban ditanggungnya selepas tidak bekerja sejak 2 tahun lalu kerana menghidap masalah saraf. Anak 10. Mau batu berengai ke beban anak-anak saya hari ini. Belanja sekolah kan? Belanja sekolah. Kementerian Pendidikan KPM mempunyai tata cara lengkap dan teratur dalam mengendalikan murid, pelajar dan warga sekolah yang disahkan positif kontak rapat mahupun dikesan bergejala kes COVID-19. Komponen baharu di dalam garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baharu 2.0 itu antara lain bertujuan menghindarkan terdedah kepada risiko jangkitan di institusi pendidikan. Berikut beberapa prosedur dalam menguruskan murid, guru dan warga sekolah yang disahkan positif atau kontak rapat.
Pertama, pihak sekolah akan memaklumkan kepada Pejabat Kesihatan Daerah PKD berhampiran selain memastikan individu terbabit memakai pelitup separuh muka. Seterusnya, mereka diasingkan di satu bilik dan dipantau pergerakan. Bagi murid yang dikenal pasti kontak rapat, ibu bapa atau penjaga perlu dimaklumkan supaya membawa pulang anak mereka. Kontak rapat terdiri daripada pelajar asrama pula perlu kekal di bilik pengasingan sementara menunggu arahan PKD. Jika dalam keadaan tertentu, PKD berdepan juga dengan masalah untuk datang segera. Mungkin kita perlu menghantar pelajar kita atau warga sekolah kita ke hospital. Dalam keadaan ini, ada kaedah dan prosedur yang diletakkan dalam garis panduan ini. Bagaimana kaedah nak menghantarnya, berapa ramai yang boleh menghantar, seorang saja sebenarnya yang boleh menghantar ke sana dan kita ke hospital maksud saya. Dan bagaimana proses disinfeksi dilakukan. Bagaimana pula dengan pelajar yang menjadi close contact kepada mangsa itu. Ada treatment yang tertentu yang berbeza kita laksanakan. Dan dalam hal ini kita meletakkan keselamatan pelajar lain itu juga perkara yang penting. Sekiranya terdapat maklumat individu bergejala seperti tanda-tanda demam, batuk, selsema, sakit tekak atau sesak nafas semasa di sekolah, pihak sekolah perlu mengambil tindakan segera. Apa saja keputusan melibatkan penutupan sekolah ataupun institusi pendidikan ini, bagi yang terlibat dengan kes positif COVID-19, kita akan merujuk kepada Kementerian Kesihatan dan dalam konteks ini kita melihat sejauh mana bilangannya yang boleh kita tutup sekolah dan sebagainya. Yang itu kita serahkan kepada PKD dan juga KKM dan kita akan nasihatkan jangan terlalu lama lah. Bila kita melaksanakan kaedah ini, kita perlu pastikan juga beri ruang kepada PKD untuk melaksanakan tugas mereka pada tahap yang sebaik-baiknya untuk melakukan kajian risiko, kajian kontak rapat, membuat disinfeksi dan sebagainya. Tapi kita perlu melihat bahawa pelajar kita perlu juga meneruskan PDP mereka. Ibu bapa boleh dilibatkan melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan Kumpulan Sokongan Ibu Bapa KSIB bagi membantu pihak sekolah meningkatkan kesedaran serta kefahaman berkaitan penularan jangkitan COVID-19. Selepas hampir 2 bulan menjalani pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR semalam, secara rasminya sesi persekolahan kembali diadakan secara bersemuka. Yang pasti, pelbagai persiapan dan persediaan dilakukan para guru demi menyambut anak murid mereka. Namun apa yang dilakukan warga SK Bandar Baru Bangi 2 mencuri tumpuan apabila menggunakan kostum Adiwira Spiderman pada hari pertama sesi persekolahan semalam. Berkongsi perkara berkenaan di laman Facebook PIBG SK Bandar Baru Bangi 2, Adiwira Spiderman kelihatan lincah dan ceria menunggu di pintu pagar sekolah untuk menyambut anak murid mereka. Lebih menarik, Spiderman berkenaan memakai baju sekolah. Walaupun kali pertama hadir selepas sesi persekolahan yang sepatutnya bermula pada 20 Januari lalu ditangguhkan, semua murid kelihatan teruja, gembira dan bersemangat, terutamanya apabila melihat telatar Spiderman yang menyambut kedatangan mereka. Majlis Olimpik Asia OCA mengumumkan e-sports secara rasminya akan membuat penampilan sulung sebagai sukan yang ditawarkan pingat pada Sukan Asia ke-19 di Hangzhou, China tahun depan. Perkara itu diumumkan ketika majlis menandatangani perkongsian secara maya melantik Persekutuan Sukan Elektronik Asia AESF sebagai rakan kongsi tunggal dalam penganjuran program e-sports pada tamasya yang dijadualkan berlangsung pada 10 September 2022. AESF diberi tanggungjawab menganjur dan menguruskan pertandingan kelayakan serantau dan tamasya itu sendiri di Hangzhou 2022 dengan sokongan OCA. Persediaan ini juga akan diteruskan pada tamasya Sukan Asia di masa hadapan. Sebanyak 6 pingat acara dipertandingkan di bawah program e-sports di Hangzhou 2022 dan AESF akan memilih tajuk permainan dan menyerahkan senarai untuk kelulusan OCA. Selain itu, OCA dan AESF turut mengumumkan kempen Road to Asian Games pada majlis tersebut. Antaranya akan merangkumi aspek pendidikan, projek kelestarian dan legasi, pembangunan akar umbi, laluan kerjaya, sokongan kesihatan dan inisiatif membantu komuniti dikenali sebagai AESF Experience Program. Pada Tamasya Sukan Asia ke-18 di Indonesia 2018, e-sports
dipilih sebagai acara demonstrasi yang menampilkan permainan antaranya League of Legends, Arena of Valor, Pro Evolution Soccer 2018 dan Clash Royale. Aktiviti luncur ais oleh sekumpulan peluncur di Laut Baltik yang beku di Finland mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Nolifah Ghani, salam hormat dan Assalamualaikum.